Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Syafrizal, nombor ID 2021875574. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Makhluk-makhluk neraka di bawah subtopik haiwan di neraka. Dalam kajian ini saya akan menjelaskan tentang konsep haiwan di neraka, ciri-ciri haiwan di neraka, kedahsyatan haiwan neraka, kisah palsu dan perbandingan haiwan neraka dengan agama lain. Isi yang pertama adalah konsep haiwan di neraka. Haiwan ada dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu Al-Hayawan yang bermaksud hidup. Neraka pula adalah alam akhirat di mana tempat orang yang membuat dosa diseksa. Dinyatakan Allah akan menambahkan lagi siksaan, yang mana siksaan itu dimaksudkan dengan kalajengking yang panjang taringnya. Asar ini adalah dikatakan sahih atas syarat Bukhari dan Muslim, iaitu allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun, yang bermaksud orang yang kafir dan menghalangi manusia di jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerosakan. Asar ini dikiaskan menunjukkan terdapat haiwan di neraka. Seterusnya, ciri-ciri haiwan di neraka. Yang pertama, Ahmad dalam Al-Musnad Rasulullah SAW bersabda, "Inna finnari hayatin amsal a'naqil buh", yang bermaksud sesungguhnya di neraka terdapat ular yang ukurannya sebesar leher unta. Yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Hakim sahih atas syarat Bukhari dan Muslim, iaitu kalajengking yang memiliki taring yang sangat panjang seperti pohon kurma yang tinggi. Dan yang ketiga, diriwayatkan dari Mujahid dari Yazid bin Syajarah, di mana neraka Jahannam memiliki sumur-sumur di tepi pantai. Terdapat singa, ular, unta dan kalajengking yang seperti bagol hitam, iaitu seperti seekor keldai. Seterusnya, isi yang ketiga iaitu kedahsyatan haiwan neraka. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahannam itu ada banyak ular dan kalajengking yang akan mengejar mereka, mencabik-cabik dan menggigit bibir penghuni neraka sampai ke kulitnya, rambutnya dan kukunya hingga terkupas. Sungguhnya para penghuni neraka tidak akan boleh menyelamatkan diri dari serangan ular dan kalajengking itu. Selain itu juga hadis Rasulullah SAW, "Inna fina rihayatin amsal a'naqil buh yalsa'na il-lisa'ah fayajidu watuha arba'in kharifa wa inna fiha la'aqarib kalbaghal al-mawkifah yalsa'na il-lisa'ah fayajidu watuha arba'in kharifa", yang bermaksud sesungguhnya di neraka ada ular-ular yang menyerupai leher unta yang panjang. Jika ular itu mematuk, bekas patukannya masih akan ada hingga 40 tahun. Dan dalam neraka juga terdapat kalajengking seperti baghal yang hasil persilangan kuda dengan keldai berserta tali kekalnya. Jika kalajengking itu menyengat, bekas sengatannya itu akan terasa kekal hingga 40 tahun. Seterusnya, kisah palsu. Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa pada berlakunya hari akhirat akan keluarnya seekor haiwan dikatakan berasal dari neraka Jahannam yang bernama Hurosh. Hurosh ini dia seperti anak kalajengking. Hurosh ini besar dia seperti kawasan timur hingga ke barat, dan ukuran panjang dia dari langit ke dunia, langit ke bumi.
Pada waktu itu, Malaikat Jibril bertanya kepada Huraish, siapakah yang dicari oleh Huraish ni? Huraish menjawab, dia mencari 5 orang yang tertentu, yang mana mereka yang sengaja menunaikan, yang tidak menunaikan solat, mereka sengaja tidak mengeluarkan zakat, mereka menderhaka kepada kedua ibu bapa, mereka berkata-kata perihal dunia sewaktu dalam masjid, dan juga mereka yang gemar minum arak. Riwayat ini dijumpai dalam kitab daripada karya seorang ulama di abad 9 Hijriah, yang mana Utsman bin Hasan bin Al-Khubri namanya. Dan kitab tersebut termasuk dalam kitab yang tahzir, iaitu yang telah diperingatkan oleh ulama sunnah seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Mashhur Hasan Al-Salman, kerana kandungan dalam kitab ni mengandungi hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Oleh itu, kisah-kisah palsu ini kita perlu berhati-hati, sebab kisah yang seperti ini banyak tersebar dalam laman sesawang. Ada di kalangan pentahqiq mengatakan kisah ini tiada dalam kitab hadis muhtabar sunnah. Jadi berhati-hatilah membaca mana-mana kisah hadis. Yang terakhir adalah perbandingan haiwan di neraka dengan agama lain. Di sini terdapat 2 agama lain, iaitu agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu, pada kitab Devi Bhagavata Purana, pada tahap neraka Andakupa terdapat unggas, nyamuk, reptilia, cacing, lalat, kutu dan haiwan lain yang akan mengerumuni pesalah, yang membahayakan orang lain serta menyeksa serangga. Selain itu juga, pada neraka Chula Prota terdapat burung-burung yang bersifat karnivor yang ganas seperti burung hering dan burung helang. Burung-burung ini ditugaskan untuk merobek dan makan daging yang pesalah, yang suka mendera binatang. Pada agama Buddha pula, pada tingkat ke-7, hukuman akan diberikan kepada penyebar fitnah yang menggunakan ubat yang terlarang dan juga menyebabkan pertengkaran. Dengan itu, muncullah sekumpulan anjing yang akan menarik semua bahagian tubuh mereka sehingga terputus. Seterusnya akan dilemparkan ke dalam kuali air yang mendidih. Tambahan bagi agama Buddha, terdapat pada tingkat pengadilan yang tingkat yang ke-9 akan mendapat hukuman yang berupa disengat ular, berbisa dan lebah. Hukuman ini diberikan kepada pesalah yang menyeludup dan membakar rumah orang lain. Pandangan agama yang lain ini perlu kita ketahui dan pelajari supaya kita dapat mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham, dan dalam masa yang sama kita dapat menambah ilmu pengetahuan yang lain tentang agama lain. Setakat ini saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.